Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan isu skandal rasuah di Sabah yang telah menjadi cerita panas di kalangan rakyat Sabah, bahkan di kalangan rakyat Malaysia juga. Berkaitan dengan isu skandal rasuah ini, antara menjadi cerita yang paling dinantikan keputusan dan perkembangan terkini berkaitan dengan isu ini paling dinantikan oleh orang-orang Sabah. Orang-orang Sabah cuba komen sikit. Ini berkaitan dengan perkembangan terkini rasuah Sabah. Sebelum ini kita dengar video diedit, video disunting dan banyaklah spekulasi, konspirasi untuk jatuhkan Haji dan macam-macam lagi. Tapi ini satu keputusan terkini, LFL akan serah video belum diedit pada SPRM. Jadi saya terfikir kalau video yang belum diedit, maksudnya adalah video original, ini akan diserahkan kepada SPRM. Adakah dengan ini beberapa adun yang disebut sebelum ini, termasuk Ketua Menteri Sabah yang terpalit ataupun disebut di dalam isu dan case ini, adakah dengan video yang original ini akan menunjukkan ataupun akan memaparkan bukti bahawa mereka ini benar-benar terpalit terlibat dengan rasuah? Kalau itu benar, sudah pasti jawatan mereka ini sebagai adun, ketua menteri dan apa saja jawatan mereka dalam politik, dalam kepimpinan parti mereka, dalam kepimpinan kerajaan negeri, sudah pasti mereka akan tergugat. Dalam artikel daripada Malaysia Kini, Pengarah Eksekutif Lawyers for Liberty, Zaid Malik, menyerahkan kepada SPRM video penuh yang belum diedit mengenai skandal rasuah Sabah. Menurut pengasas bersama organisasi itu, Latifah Koya. Latifah berkata, Zaid akan hadir di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya sekitar jam 2 petang untuk menyerahkan pemacu USB dan peranti asal yang digunakan pemberi maklumat untuk merakam video yang membabitkan Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor, 8 adun dan speaker DUN Sabah. Tiada lagi alasan untuk SPRM tidak menyiasat kes ini, kata Latifah. Dia juga mendedahkan video yang tidak diedit itu diperoleh terus daripada pemberi maklumat yang meminta bantuan LFL untuk mendesak siasatan SPRM. Pemberi maklumat sebelum ini dikenal pasti sebagai ahli perniagaan, tetapi Latifah mendedahkan namanya sebagai Albert. Dia tidak dinamakan sebelum ini, namanya Albert. Saya tidak akan menyebut nama keluarganya kerana kebimbangan terhadap keselamatannya, yang saya rasa kita semua faham. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini kita hanya menantikan apa tindakan SPRM selepas ini? Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa produk yang sangat baik, yang sangat bagus, terutamanya bagi Anda di luar sana yang mempunyai masalah gout. Kepada mereka yang menyambut hari raya, menjelang raya ini, jangankan raya, bahkan pada musim puasa ini pun kena jaga kesehatan. Antara obat yang produk yang saya ada share di sini, obat gastrik, obat gout, ini sangat sesuai kepada Anda yang sering mengalami masalah sedemikian. Jadi harga sangat berpatutan dan harga sangat murah. Anda boleh klik produk di bawah. Saudara-saudara, berkaitan dengan rasuah Sabah, setelah tular di media sosial berkaitan dengan video yang tidak diedit, telah diserahkan kepada SPRM. Ini keputusan terkini Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, yang pasti menggemparkan ramai kepimpinan politik, khususnya di negeri Sabah. Rasuah Sabah, SPRM akan teliti video penuh, tak disunting, kata Azam Baki. SPRM akan meneliti versi penuh dan tidak disunting
video yang didedahkan oleh seorang pemberi maklumat sejak November tahun lalu berhubung skandal rasuah di Sabah. Menurut Desta, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, semakan tersebut akan untuk mengesahkan kredibiliti dan ketulenan video sebagai sebahagian daripada siasatan yang sedang dijalankan. Saya berpegang pada kenyataan saya sebelum ini, sejak tahun lalu dan setakat 9 Disember 2024. Saya tetap menyatakan kami memerlukan bukti yang kukuh dan sahih. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, setiap kali titah yang dikeluarkan oleh Sultan, Raja-Raja Melayu, pasti satu titah yang menggemparkan ramai apabila ia menyebut ataupun terkait dengan isu 3R. Sekali lagi, Sultan Pahang dalam satu artikel yang saya terima ataupun yang saya lihat daripada Harapan Daily, berhenti jadi badut, polemikkan isu 3R. Sultan Pahang tegur siapa? Oke, baik saudara-saudara, sebelum kita terus kepada isu hari ini, di sini saya ada selitkan beberapa produk sangat sesuai bagi Anda yang mempunyai gout dan bagi Anda yang mempunyai masalah gastrik. Dan ada beberapa produk lain yang saya share menjelang raya ini, sebelum kena gout, sebelum kena penyakit gastrik dan sebagainya. Anda boleh lihat produk di sini. Sangat simple, order macam biasa, tekan order macam dekat Shopee. Sangat simple dan sangat berpatutan harganya. Sultan Pahang, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha bertitah supaya semua pihak berhenti menjadi badut yang mempolemikkan isu raja, agama dan kaum, yaitu 3R. Baginda mahu pemimpin politik bertindak sebagai jambatan perpaduan yang menyatukan rakyat, bukannya mencetus api yang membakar hubungan harmoni yang telah lama terbina. Berhentilah daripada menjadi badut yang mempolemikkan isu raja, agama dan kaum 3R sehingga mencetuskan pertelingkahan dalam kalangan masyarakat. Biarkanlah pentas ini terus tenang, tanpa drama yang menyakitkan. Berdialoglah guna akal dan hati, bukannya bermonolog guna nista dan benci. Titah Paduka Baginda memetik Pahang Media. Baginda bertitah demikian ketika berkenan berangkat memasyurkan nama Masjid Baharu Kampung Durian Hijau dengan nama Masjid Abdul Rahman Kampung Durian Hijau. Sementara itu, Baginda Al-Sultan menyambut baik kenyataan Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, baru-baru ini menekankan bahawa pemimpin bertanggung jawab menjadi pendamai, bukan pencetus perbalahan. Lapor portal itu lagi, Baginda mengingatkan pertelingkahan kaum dan agama, jika tidak dibendung dengan bijaksana, mampu membawa malapetaka. Apa komen Anda?